Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Besar Tuan Pengetua Tuan Haji Rosli bin Endut, rakan-rakan guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa walaupun di alam maya saja. Kita masih dalam suasana COVID-19 yang masih belum reda, malah keadaan COVID ini semakin meningkat. Oleh itu, semua taklimat tentang tingkatan 6 disampaikan melalui dalam talian sahaja. Sebelum meneruskan taklimat, cikgu ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada kamu yang telah mendapat tawaran untuk belajar di tingkatan 6. Sekali lagi, cikgu ucapkan berbanyak terima kasih kerana kamu memilih bersetuju untuk belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad dalam tingkatan 6. Pada tahun ini, semua urusan pendaftaran dan lapor diri dilakukan secara online atas talian. Jadi, Alhamdulillah, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad menerima 312 orang calon ke tingkatan 6. Tetapi yang melapor diri sehingga kini berjumlah lebih kurang 120 orang. Tahniah sekali lagi kepada kamu kerana kekal untuk belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad. Untuk pengetahuan kamu, pengajian di tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad menawarkan 6 pakej mata pelajaran. Pakej yang pertama ialah pengajian Bahasa Melayu, Muet, Kesusasteraan Melayu Komunikasi dan pengajian perniagaan. Kemudian pakej yang kedua, pengajian Bahasa Melayu, Muet, Kesusasteraan Melayu Komunikasi dan Sejarah. Pakej yang ketiga, pengajian Bahasa Melayu, Muet, Geografi dan pengajian perniagaan. Pakej yang keempat, pengajian Bahasa Melayu, Muet, Geografi dan Sejarah. Pakej yang kelima, pengajian Bahasa Melayu, Muet, Geografi dan Ekonomi. Dan pakej yang keenam, pengajian Bahasa Melayu, Muet, pengajian perniagaan dan ekonomi. Jadi ini ialah pakej yang ditawarkan di tingkatan 6. Pengajian Bahasa Melayu dan Muet ini merupakan subjek wajib lah yang kamu perlu belajar, manakala yang selebihnya itu ialah subjek elektif yang ditawarkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad berdasarkan cikgu yang ada di tingkatan 6 lah. Hala tuju dan kelebihan belajar di tingkatan 6. Syarat kemasukan tingkatan 6. Semua pelajar yang telah menduduki peperiksaan SPM dan mendapat kelulusan sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu akan berpeluang mendapat tawaran daripada Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melayakkan kamu masuk ke tingkatan 6. Syarat khas kemasukan tingkatan 6. Mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian, tidak melebihi 12 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut. Mata pelajaran tersebut ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Kesusasteraan Melayu, Sejarah, Geografi, Pendidikan Seni Visual, Komunikasi Visual, Seni Halus, Teater, Reka Bentuk atau Pendidikan Muzik dan juga Tari. Okey, setelah mendapat tawaran tersebut, anda berpeluang untuk memilih mana-mana institusi pendidikan bagi meneruskan pengajian selepas SPM. Anda perlu membuat keputusan yang tepat untuk meneruskan pengajian selepas SPM. Anda mungkin akan mendapat tawaran ke matrik untuk mengikuti pengajian di universiti, meneruskan pengajian dalam diploma ataupun meneruskan pengajian dalam bidang-bidang lain kemahiran, serta berpeluang juga untuk meneruskan pengajian di politeknik. Jadi semua pilihan terletak pada tangan anda. Anda perlu membuat pilihan yang tepat untuk meneruskan pengajian dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke universiti. Sekarang kita lihat kelebihan belajar di tingkatan 6. Tempoh untuk kamu belajar di tingkatan 6 cuma 1 tahun setengah sahaja. Manakala untuk kamu menghabiskan diploma sekiranya kamu berada di universiti atau meneruskan pengajian di politeknik, kamu perlu menghabiskan masa lebih kurang 2,5 tahun ke 3 tahun. Jadi apabila kamu memilih untuk berada di tingkatan 6, kamu hanya perlu menghabiskan masa 1,5 tahun sahaja. Jadi masa kamu lebih pendek ketika kamu berada di tingkatan 6. Yang seterusnya kita tengok STPM, sijil STPM ni setaraf dengan diploma. Jadi
bila setaraf dengan diploma, maksudnya tak rugi apalah kalau kamu nak meneruskan pengajian di tingkatan 6. Dia sama saja dengan diploma. Kamu nak pergi belajar, nak buat diploma di universiti. Sama aja. Nanti pelajar diploma tu keluar, nak bekerja dengan sijil diploma, kamu keluar dengan sijil STPM, sama saja gaji. Dia tak ada apa-apa beza, dia sama. Kemudian STPM ialah peperiksaan awam yang dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Jadi soalan ni mai dari, bukan kita buat sendirilah, bukan cikgu-cikgu buat sendiri, tapi mai dari Majlis Peperiksaan Malaysia. Jadi soalan-soalan STPM ni memang hebatlah, setaraf lah, sebab kamu ni menjawab soalan-soalan yang mungkin sebahagiannya telah dibincangkan bersama dengan pensyarah-pensyarah universiti. Jadi kamu dah belajar untuk menjawab soalan yang dibuat oleh pensyarah. Jadi tak ada masalah, nanti bila kamu nak melanjutkan pelajaran di universiti, kamu memang berasa sangat senang lah, lebih mudah untuk kamu menjawab. Okey, yang seterusnya kita tengok yuran. Untuk tingkatan 6 ni, kamu tidak ada sebarang yuran lah. Kita tengok yuran pengajian tingkatan 6 lebih murah berbanding dengan yuran pengajian melalui laluan lain. Murah sangat. Kalau sekali nampak macam tak ada yuran pun belajar di tingkatan 6 ni. Kalau kamu nak pi matrik, kamu kena bayar yuran. Kalau kamu nak pi universiti, nak buat diploma, kena bayar yuran. Nak pi poli pun kena bayar yuran. Jadi yuran awal tu pun dah mungkin membebankan kita lah. Jadi kita tengok belajar di tingkatan 6 ni memang tak ada yuran. Jadi bagi pelajar yang kurang berkemampuan tu sangat-sangatlah menjimatkan mereka lah untuk belajar di tingkatan 6. Kalau yang berkemampuan lagi tak ada masalah lah untuk belajar di tingkatan 6, tidak perlu mengeluarkan belajar yang besar apabila berada di tingkatan 6. Okey, sekarang kita tengok sekiranya kita dikenakan yuran apabila berada di tingkatan 6. Kita tengok yuran asasnya ialah RM120. Yuran bagi setiap mata pelajaran ialah RM90. Dan cas untuk menduduki semula peperiksaan akhir untuk setiap kertas yang kita buat ulangan tu RM50. Ini kalau ikut kos yang dikenakan. Tapi sebenarnya tingkatan 6 ni percuma sahaja. Ini andainya kita dikenakan yuran. Tapi semua ni tak berlaku sebab kita masih di sekolah. Jadi kita macam sekolah lah, tak ada bayar apa-apa yuran. Cuma kalau kita nak mengulang saja, kita kena cas RM50. Satu subjek RM50. Katalah dalam semester 1 kita nak ulang 3 subjek. Jadi 3 subjek ni kamu kena bayar RM150 lah, satu subjek RM50. Okey. Jadi sekarang ni untuk mengelakkan sebarang bayaran, kamu belajarlah betul-betul ketika kamu berada di setiap semester supaya kamu tak perlu mengeluarkan wang untuk membuat ulangan. Jadi kamu jimat lagi langsung tak kena sebarang yuran. Kamu tak perlu ulang. Jadi kamu belajar sungguh-sungguh. Macam sekarang ni kamu nak masuk SEM 1 ni, kamu belajarlah sungguh-sungguh di SEM 1 ni, kamu boleh skor A semua. Jadi tak payah ulang apa-apa lah. Kamu dah dapat 4 flat untuk semester 1. Jadi free saja belajar. Jadi kita lah ni kita belajar masih menggunakan online. Jadi apa-apa pun semuanya pada kita lah. Kita rajin berusaha, kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, kita tekad nak dapat keputusan yang baik, insya-Allah kita akan berjaya dengan cemerlang tanpa melaksanakan ataupun menduduki semula subjek tersebut. Okey, kita tengok kelebihan belajar di tingkatan 6 yang seterusnya, iaitu kita lihat kepada bilangan murid dengan jumlah guru. Nisbah murid dan nisbah guru. Nisbah murid per guru bagi tingkatan 6 adalah jauh lebih kecil berbanding dengan persekolahan biasa. Jadi kita ada murid yang bilangannya kecil tapi kita ada guru yang banyak. Maknanya satu guru mungkin ada 20 orang pelajar, mungkin ada 15 orang pelajar. Jadi nisbah murid dengan guru tu sangat kecil. Jadi apabila bilangan murid kecil, kita ada guru yang ramai, jadi sebenar-benarnya peluang pelajar tadi untuk bertemu ataupun untuk mendapat tunjuk ajar yang lebih sempurna tu ada pada pelajar-pelajar tingkatan 6. Jadi mana-mana pelajar yang tak faham pelajaran yang disampaikan oleh guru, pelajar tadi lebih mudah untuk berjumpa dengan guru, berbincang, bertanya
pelajaran yang tidak difahami tadi. Dan untuk sekolah dengan Datuk Syed Ahmad ni, cikgu sangat-sangat menggalakkan kamu untuk bertanya kepada semua guru. Kamu seandainya kamu kurang jelas, kamu kurang faham dengan cikgu mata pelajaran kamu, contohnya kamu nak tanya kepada cikgu lain yang tak mengajar kamu, jadi cikgu sangat mengalu-alukan, mungkin kamu lebih faham dengan cikgu lain yang menerangkan kepada kamu. Jadi kamu ada peluang, ruang untuk bertanya dengan guru-guru selain guru subjek kelas kamu. Satu lagi kelebihan belajar di tingkatan 6, kamu dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Melayu, sebab bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Jadi apabila kita belajar menggunakan bahasa Melayu, kemungkinan cara itu lebih mudah untuk kita memahami pelajaran yang kita ikuti. Jadi bagi pelajar yang belajar di tingkatan 6 ni merupakan satu kelebihan lah bagi mereka menggunakan bahasa Melayu untuk mendapatkan ilmu. Pelajar lepasan STPM juga berpeluang untuk mengikuti kursus perguruan. Jadi pelajar-pelajar yang berminat untuk menjadi guru selepas tamat tingkatan 6 berpeluang untuk mengikuti kursus perguruan adalah sangat tinggi. Jadi kesesuaian subjek dan pilihan memberi kelebihan kepada pelajar tingkatan 6 untuk mengikuti kursus perguruan. Sebenarnya ramai pelajar lepasan STPM SMK DSA ni menjadi perguruan. Jadi untuk minggu orientasi nanti, dalam minggu orientasi ni pun buka sekolah nanti, kita ada 2 orang pelajar, kita ada pelajar lepasan STPM SMK DSA akan menjalani praktikum di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad mengajar tingkatan 6, mengajar pengajian am. Okey, yang seterusnya, pelajar tingkatan 6, lepasan tingkatan 6 juga berpeluang untuk mendapat beasiswa. Jadi bagi mereka yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam STPM, peluang mereka untuk mendapat beasiswa adalah sangat besar, sangat berpeluang untuk mendapat beasiswa, termasuklah untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey, walaupun kita belajar di tingkatan 6, kita juga berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di universiti tempatan, institusi pengajian tinggi tempatan, dan juga di luar negara. Kita masih ada peluang. Kalau kita bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara pun, kita masih ada peluang. Jadi lepasan STPM ni sebenarnya mempunyai ataupun menjadi pilihan utama 19 IPTA dan IPTS yang ada di Malaysia. Kalau kita tengok lulusan STPM ni macam disukai oleh Naib Chancellor dan juga pensyarah. Mereka sangat memerlukan pelajar-pelajar STPM ni untuk melanjutkan pelajaran ke universiti masing-masing. Kita ada banyak IPTA tadi kan, 19. Jadi pensyarah-pensyarah ni memang berkenallah dengan budak-budak STPM ni. Okey. Kemudian kita tengok sijil STPM ni juga mendapat pengiktirafan daripada universiti luar negara, terutamanya negara-negara Commonwealth dan juga bukan Commonwealth. Commonwealth ni ialah negara yang pernah dijajah oleh Inggeris. Jadi kita lulusan STPM pun berpeluang juga untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey, belajar di tingkatan 6 juga. Semasa kamu belajar di tingkatan 6 juga, kamu diterapkan dengan kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah. Jadi aspek kemahiran insaniah ataupun soft skill ini diterapkan dalam kurikulum, termasuklah kemahiran berkomunikasi, melaksanakan kerja berpasukan, belajar untuk menjadi pemimpin, dapat berfikir dengan kritis, menyelesaikan masalah, mengurus maklumat dan interpersonal. Jadi semua ni diterapkan semasa kamu belajar di tingkatan 6. Kamu akan belajar untuk berkomunikasi sebab kita ada aktiviti co-curriculum lah, kita ada program-program yang kita laksanakan. Jadi ketika itu kita belajar berkomunikasi. Kita akan belajar macam mana melaksanakan satu aktiviti secara berkumpulan. Perlunya kerjasama ataupun teamwork. Supaya apabila ada teamwork ni, sesuatu kerja tu dapat diselesaikan dengan lebih cepat, lebih mudah. Jadi semua ni mengajar kita. Kita dapat ilmu di situ. Okey, itu antara penerapan kemahiran insaniah ketika kamu berada di tingkatan 6. Okey, apabila kamu berada di tingkatan 6, kamu juga perlu melalui peperiksaan seperti
mana-mana pusat pengajian. Jadi untuk di tingkatan 6 kita ada 2 kaedah pentaksiran yang akan dijalankan. Yang pertama ada peperiksaan bertulis atau berpusat dan keduanya kerja kursus. Pentaksiran bertulis atau berpusat ini merupakan ujian atau peperiksaan yang akan kamu lalui setelah kamu berada dalam setiap semester. Kerja kursus. Kerja kursus ialah bentuk pemeriksaan dalam sistem pentaksiran baharu STPM. Kerja kursus ini dikendalikan oleh guru mata pelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran tingkatan 6. Kerja kursus ini ialah satu bentuk peperiksaan yang dirancang, ditadbir, dihasil, ditaksir, diskor dan dilaporkan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Penyelarasan jika perlu dan pemantauan dilakukan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahihan skor pemeriksaan guru. Jadi kerja kursus ini dilaksanakan dalam semester kedua atau semester yang ketiga berdasarkan mata pelajaran yang tertentu. Okey, bidang kerja kursus tingkatan 6. Kita tengok yang pertama, penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah ni berdasarkan mata pelajaran pengajian am, bahasa Melayu, sejarah. Ini untuk sekolah kita lah, pengajian am, bahasa Melayu dan juga sejarah. Kemudian kita ada kerja projek, sekolah kita ada kerja projek terutamanya bagi pelajar yang mengambil subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif KMK. Kemudian kita ada kerja lapangan bagi mereka yang mengambil subjek geografi dan kita juga ada kajian kes untuk pelajar yang mengambil subjek pengajian perniagaan. Untuk laporan amali, untuk laporan atau latihan amali untuk subjek perikanan dan sukan sains sukan kita tidak terlibat. Begitu juga dengan amali sains, sekolah kita tidak ada aliran sains, jadi kita tidak terlibat dengan amali sains. Okey, pelaksanaan kerja kursus. Kerja kursus ni wajib dilaksanakan oleh semua pelajar dengan dibimbing dan ditaksir oleh guru subjek masing-masing. Kemudian kerja kursus ni mesti dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran bagi calon sekolah kerajaan. Kita calon sekolah kerajaan. Jadi kita wajib melaksanakan kerja kursus semasa proses pengajaran dan pelajaran berlangsung di dalam kelas. Kemudian setiap calon mestilah mempunyai markah kerja kursus setelah tamat tempoh pelaksanaannya. Jadi kerja kursus ni perlu ada. Jadi maknanya semua pelajar wajib melaksanakan kerja kursus dalam tempoh yang ditentukan. Sekiranya pelajar-pelajar tidak melaksanakan kerja kursus, pelajar tersebut keputusannya dicatat sebagai X. Maksudnya tidak ada markah kerana tidak melaksanakan kerja kursus tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, untuk kerja kursus bagi pelajar OKU, pelajar istimewa yang mempunyai masalah-masalah tertentu seperti cacat anggota ataupun buta, rabun, spastik, kurang pendengaran, masalah peturan ataupun sengau, bisu, pekat, autism dan lain-lain. Ini kes-kes istimewa yang mungkin dihadapi oleh segelintir pelajar. Jadi pelajar-pelajar berkenaan juga perlu melaksanakan kerja kursus, tetapi mereka ni perlu membuat permohonan kepada Majlis Peperiksaan Malaysia melalui pengarah jabatan untuk pertimbangan dan kelulusan. Okey, masih lagi dalam cerita pelaksanaan kerja kursusnya. Kerja kursus akan dilaksanakan pada semester yang kedua dan ketiga. Pada semester kedua dan yang ketiga. Jadi dalam penggal semester 1 hanya peperiksaan bertulis saja. Kertas peperiksaan disediakan dan dibekalkan oleh MPM dan pemeriksaan skrip dijalankan oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM. Biasanya pemeriksa skrip ni ialah guru-guru subjek berkenaan. Guru subjek berkenaan akan menanda kertas kerja khusus kamu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Jadi sebenarnya pengendalian peperiksaan ni adalah sama dengan sistem peperiksaan sebelum ini. Samalah.
Kemudian calon yang tidak menduduki peperiksaan atau tiada mana-mana markah pada mana-mana penggal, keputusan bagi mata pelajaran berkenaan dicatatkan sebagai X. Jadi maknanya kerja kursus ni wajib buat. Kalau kita tak buat kerja kursus ni, ujian bertulis kita tidak mempunyai sebarang makna. Jadi tidak ada markah walaupun kita menduduki ujian bertulis tetapi kita tidak melaksanakan kerja kursus. Okey, seterusnya kita tengok peperiksaan bertulis yang dijalankan secara berpusat. Serentak seluruh negara akan melaksanakan peperiksaan bertulis. Setelah kita menjalani peperiksaan bertulis, kita akan mendapat grade lah bagi mata pelajaran tersebut. Bagi setiap semester kita lah, semester 1, semester 2, semester ke-3. Jadi setelah kita mendapat grade untuk peperiksaan kita tadi, kita boleh meneruskan pengajian. Grade ni tidak ditetapkan sama ada kita lulus semua atau gagal semua. Jadi kita tetap layak untuk meneruskan pengajian dalam semester yang kedua. Katalah sem 1 ni kita belajar, kita fail semua mata pelajaran. Walaupun kita gagal semua mata pelajaran, kita tetap berpeluang melanjutkan pelajaran dalam semester yang kedua. Dia tak sama macam IPT yang lain. Kalau fail mungkin kita tak berpeluang untuk meneruskan pengajian. Tapi di tingkatan 6 ni tak ada syarat minima apa pun untuk kita meneruskan pelajaran dalam semester yang kedua. Kemudian pelajar-pelajar juga diberi peluang untuk mengulang, buat ulangan untuk peperiksaan bertulis ni sekiranya mereka gagal dalam peperiksaan semester 1 dan juga semester kedua. Jadi sekiranya kita gagal, kita boleh buat ulangan. Kita ulang mata pelajaran tersebut supaya kita dapat keputusan yang lebih baik. Jadi ulangan ni akan dilaksanakan atau kamu akan duduki pada semester ketiga. Jadi ulangan ni akan kamu duduki pada semester 3 selepas kamu menduduki peperiksaan semester ketiga. Okey, jadi kamu boleh ulang mata pelajaran tadi yang kamu tak puas hati, yang kamu nak baiki keputusan tadi, kamu boleh ulang pada semester yang ketiga. Okey, ulangan hanya boleh kita duduki untuk subjek yang kita nak baiki tadi hanya pada subjek untuk semester 1 dan semester 2 saja. Jadi semester 3 tidak ada ulangan. Jadi keputusan bertulis semester 3 itulah keputusan kita, tak berubah dah. Sebab tak boleh ulang lagi jika kita gagal. Okey, calon juga tidak dibenarkan mendaftar kertas ulangan sekiranya sabit dengan kesalahan kes salah laku. Jadi tak ada lah. Kalau pelajar tadi ada terlibat dengan kes salah laku, maknanya pelajar tadi tidak dibenarkan menduduki ulangan. Setakat ni tak ada lah, sekolah kita semua tak terlibat dengan apa-apa salah laku. Jadi semua yang daftar untuk mengulang berpeluang untuk mengulang subjek masing-masing. Okey, ini ialah grade purata. Grade purata kita tak sama macam kamu belajar di SPM dulu. Dia ada sedikit perbezaan. Untuk di tingkatan 6, grade yang paling besar, angka paling besar itu ialah grade yang paling baik untuk kita lah, STPM. Jadi keputusannya, grade-nya macam di universiti lah. Kamu mungkin biasa dengar 4 flat. Ada kakak kamu belajar di universiti dapat 4 flat, belajar di tingkatan 6 dapat 4 flat. Itu ialah keputusan terbaik lah untuk mereka. Jadi kita tengok grade. Kalau kita dapat grade A, nilai grade tadi, nilai grade A itu ialah 4. Kalau kita dapat A minus, kita tengok grade kita, nilai A minus, dia punya nilai grade ialah 3.67. Jadi seterusnya macam itulah sampailah C. Sampai C itu kita dapat grade purata 2. C itu dikira lulus. Sampai dekat C minus 1.67, D plus 1.33, D 1.00. Kemudian kita dapat F ni tidak ada nilai kosong, fail. Jadi daripada C minus ke F tu kita macam kurang berjaya sikit lah. Jadi kalau F tu kira gagal lah, tak ada nilai lah, kosong lah. Katalah kita periksa dapat 3B 1F,
Jadi 3B, B tu nilainya 3. 3 kali 3, kita ada 3B kan. 3 kali 3, 9. Kita kena bahagi dengan 9 campur dengan F tadi kosong. Kita bahagi, kita akan dapatlah nilai untuk diri kita. Berapa grade purata kita dapat. Jadi itu nilai untuk diri kita lah. Kita dapat berapa pun kita akan bahagi dengan 4 subjek yang kita ambil tadi. Jadi grade yang ditetapkan ni diiktiraf oleh Cambridge Assessment. Cambridge tu bagi diiktiraf oleh Cambridge Assessment, luar negara. Kemudian kelayakan sijil tinggi persekolahan Malaysia ni menggunakan nilai grade mata pelajaran bagi maksud pelantikan ke perkhidmatan awam. Jadi apa ni, kalau kita dapat grade purata 2, mana kitanya dah berpeluang untuk menggunakan sijil kita itu untuk bekerja mendapat gaji dengan sijil STPM. Okey, kita tengok kelebihan berada di tingkatan 6, kita berpeluang untuk mengulang subjek gagal. Subjek tadi kita rasa macam tak puas hati, jadi kita boleh ambil ulangan. Jadi ulangan ni hanya berlaku untuk semester 1 dan semester 2 saja. Jadi semester 3 tidak ada ulangan. Jadi ulangan ni sebenarnya sangat-sangatlah membantu kamu untuk membaiki keputusan yang mungkin bagi kamu rasa belum berpuas hati. Tapi kalau kamu fail ataupun kamu dapat F, yang tu memang wajib ulang lah. Kalau tidak, rugi lah. Jadi ulang ni berlaku mungkin ketika kita menduduki peperiksaan kita kurang sihat. Mungkin kita menghadapi masalah-masalah tertentu menyebabkan kita gagal subjek tersebut. Jadi kita masih berpeluang untuk membaiki keputusan tadi dengan kita mengulang subjek berkenaan, subjek yang kita rasa tak puas hati tadi, supaya kita mendapat keputusan yang lebih baik. Jadi daripada pengalaman cikgu pada semester lepas, ada pelajar cikgu yang semester 1 dia dapat pengajian B-, yang lain semua dia F. Tapi setelah dia ulang subjek yang F tadi, dia boleh dapat A. Maknanya peluang untuk membaiki keputusan kita tu sangat besar. Apabila kita betul bertekad nak lulus, nak berjaya, insya-Allah kita akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dan hasilnya kita dapat keputusan yang cemerlang. Jadi dapat keputusan yang cantik apabila subjek tadi diulang, diambil semula. Okey, sekarang kita lihat pencapaian akademik tingkatan 6. Jadi kita tengok pada tahun 2017, kita ada 85 orang calon. Pada tahun tersebut, kita ada 40 orang pelajar mendapat grade purata 3.0 ke atas. Pelajar 40 orang ni, 40 daripada 85 orang ni mendapat grade purata 3.0 ke atas. Dan daripada 85 calon yang ada ketika itu, 77 orang layak untuk mohon universiti. Jadi 77 orang ni maknanya mereka yang mendapat grade purata 2 dan ke atas. Jadi ramai calon kita layak memohon untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Okey, ini antara pelajar yang berjaya mendapat keputusan yang cemerlang pada tahun 2017. Kita ada 3 orang mendapat 4 flat. 4 flat. Jadi mungkin mereka ni ada yang kamu kenal lah, sepupu kamu atau adik-beradik kamu. Jadi kamu tengoklah senarai nama ni. Cikgu masukkan beberapa orang pelajar yang mendapat grade purata 3 dan ke atas. Jadi kita tengok nama pelajar yang pertama tu Nur Syazana binti Manap, mendapat grade purata 4.00 daripada kelas 6A2. Masa tu kita nama kelas 6A2 yang mengambil subjek kesusasteraan Melayu dan sejarah. Dapat grade purata 4.00. Kemudian Nur Farihin Abdul Manas juga mendapat grade purata 4 flat. Pelajar ni daripada kelas 6 sejarah, yang mengambil subjek sejarah geografi. Jadi kita ada 2 orang lah. Daripada kelas 6A4 ni mendapat 4 flat. Nur Syazwani Muhammad Asri, dan juga daripada kelas 6 sejarah yang mendapat grade purata 4 flat. Nur Syazwani sekarang melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang di Universiti Islam, kalau tak silap cikgu lah.
Kemudian Norhanani Cik Nordin, juga daripada kelas 6A4, sekarang berada di USM. Kemudian Nur Hazikah Ramli 6A4 juga mendapat grade purata 3.83. Pengajian am dia dapat B+. Kalau pengajian am dia A, 4 flat lah. Jadi Nur Hazikah Ramli ni berada di Universiti Utara Malaysia. Kemudian kita ada Muhammad Zul Ikram. Muhammad Zul Ikram juga di Universiti Sains Malaysia. Jadi semua ni, semua nama yang ada dalam senarai ni semua berada di universiti. Belum tamat lagi. Kamu tengok yang bawah tu nama Muhammad Syahmi bin Syafi'i. Ni pelajar USM juga. USM juga pernah menjadi presiden anak Kedah di Universiti Sains Malaysia. Okey, ini juga senarai yang mendapat grade purata 3 ke atas. Jadi semua ni dapat masuk universiti. Kalau kamu tengok dalam ni, Khairul Ikmal bin Muhammad Hashim 3.34. Kalau tak silap cikgu, dia menjadi cikgu melanjutkan pelajaran dalam bidang perguruan di UPSI. Bakal cikgu. Kemudian kamu tengok dalam senarai nama ni ada Muhammad Taufik Badruddin, pelajar asal Syed Ahmad, juga sangat hebat di Unimas, Universiti Malaysia Sarawak, mendapat grade purata 3.00. Jadi semua ni masuk universiti, insya-Allah. Okey, ini pula calon STPM 2018. Kita hanya ada 80 orang calon. Kita ada 40 orang mendapat grade purata 3.0 ke atas. Dan daripada 80 orang ni, kita ada 74 orang layak untuk mohon universiti. Jadi 74 orang ni maksudnya yang mendapat grade purata 2 dan ke atas ni semua layak mohon ke universiti. Okey, ini antara senarai nama pelajar tahun 2018. Okey, yang pertama kamu tengok dapat 4 flat ialah Nur Farahanim binti Muhammad Fauzi. Pelajar ni asalnya dari Sekolah Menengah Pokok Senang. Mai belajar di Syed Ahmad ni dapat 4 flat. 6A5 6A5 ni ambil ekonomi dengan geografi. Ekonomi dengan geografi. Nur Farahanim ni masa dia cerita macam mana cara dia belajar, masa tu dia hanya menggunakan telefon untuk belajar, betul-betul belajar. Katanya kalau dia tak faham, dia cari bahan dekat YouTube untuk membuat ulang kaji. Kemudian dia juga menggunakan telefon dia memang betul-betul untuk belajar. Dia tak menghabiskan masa dengan telefon saja. Dia hanya menggunakan telefon lebih kurang 2 jam sahaja. Itu pun untuk menyemak apa perkara yang perlu dibuat, yang kena buat, yang diberi kerja oleh cikgu. Maknanya dia memang fokus betul-betul untuk belajar. Jadi dia memang berjaya dapat 4 flat. Okey, yang lain tu semua ni dapat masuk universiti. Semua dapat masuk universiti. Ini sambungannya 3.0 ke atas, yang ke 40 orang tadi. Jadi semua dapat masuk universiti ni. Ada lagi yang dapat masuk universiti tapi ini sebahagian yang cikgu tunjuk 3.00 ke atas saja. Seterusnya kita tengok STPM 2019. Pada tahun tersebut kita ada 107 orang calon. Kita ada 37 orang mendapat grade purata. Dan daripada 107 calon ni 95 orang layak mohon ke universiti. Okey, sekarang kita tengok calon-calon pada tahun tersebut, keputusan calon pada tahun tersebut. Yang atas sekali tu 3.92 Nur Anis Izzati Muhammad Fauzi. Jadi mungkin ada yang kamu kenal. Ini ialah mereka yang berjaya mendapat grade purata 3.00 ke atas. Okey, kita tengok sambungannya. Okey, 3.00 ke atas. Jadi semua ni memang berada di universiti. Okey, ini calon tahun lepas STPM 2020. Kita ada 104 calon. Kita ada 44 orang mendapat grade purata 3.00 ke atas. Tahun paling ramai calon mendapat grade purata 3.00 ke atas. Jadi mereka ni sama juga dengan kamu belajar dalam situasi COVID-19. Belajar online pun belajar di sekolah pun ada, belajar di rumah pun ada, tapi mereka berjaya mendapat keputusan yang baik, yang elok. Jadi pada tahun 2020 ni, pelajar STPM 2020 ni kita tengok 96 orang layak untuk mohon masuk universiti.
Okey, ini antara calon yang mendapat grade purata 3.00 ke atas. Jadi maknanya tahun lepas kita ada seorang mendapat 4 flat. Sebenarnya mereka ni ialah kembar, Siti Syafira Aida dengan Siti Syafiza Aida. Mereka ialah pelajar kembar, pelajar daripada MRSM. Mereka tak masuk universiti tapi mereka ni pilih untuk belajar di tingkatan 6. Kamu tengok kecemerlangan tetap diraih oleh mereka. Seorang dapat 4.00, seorang dapat 3.92. Sebab dia ada 1 A-, jadi dia dapat 3.92. Jadi kita tengok boleh berjaya walaupun berada di tingkatan 6. Jadi tak ada masalah lah. Jadi ini ialah peluang-peluang kamu untuk belajar dengan bersungguh-sungguh supaya kamu pun boleh dapat 4.00 asal kita rajin. Okey, kemudian Siti Fatimah Baharum mendapat 3.84. Ini 6A2 ni ialah kelas KMK Sejarah. KMK Sejarah. Jadi tak ada masalah, boleh belajar asal rajin. Jadi kebetulan pada tahun ni kita pelajar 6A2 ramai juga mendapat keputusan yang cantik. Kemudian ada pelajar dari kelas 6A5 yang mengambil ekonomi geografi, yang mengambil PP ekonomi, yang mengambil sejarah geografi. Jadi semua berpeluang untuk mendapat keputusan yang cantik pun. Sambungannya kamu tengok Amai boleh dapat keputusan yang cantik Sebenarnya 3.0 ni laptop cikgu masalah, dia tak boleh nak titik, dia jadi koma 3.50. Jadi pelajar-pelajar yang mendapat keputusan yang cantik ni mungkin pada semester 1 hari tu dia tak dapat keputusan yang cantik, tapi bila dia ulang keputusan dia dah jadi cantik. Nampak jadi kita tengok boleh dikatakan semua kelas berpeluang untuk mendapat keputusan yang elok. Ni kamu nampak dua dari bawah, Rusna Liza binti Ahmad. Ni dah hampir-hampir nak berhenti sekolah. Ada masalah itu masalah ini, cikgu pergi rumah, cikgu pujuk-pujuk. Boleh juga dekat dia 3.00. Nanti tak lama lagi masuk universiti lah mereka ni. Jadi kita pun sama, apabila kita berada di tingkatan 6 ni, kita tak boleh putus asa. Kita kena belajar betul-betul, kita mesti kena asingkan segala masalah kita apabila kita berada di sekolah. Kalau kita masih duk ikut perasaan kita sedih ke, gangguan-gangguan lain ke, jadi kita kena pandai, kena bijak untuk mengurus segala masalah itu. Baru kita boleh bagi tumpuan yang kepada kelas kita. Jadi kita boleh mendapat keputusan yang baik. Okey, ini program-program peningkatan prestasi. Dulu kita melaksanakan program ni di tempat-tempat yang tertentulah. Kita buat pemantapan sasya, kita akan pilih tempat macam di belantara elit ke, ataupun kita pergi buat dekat Muda Resort. Sebelum pandemik kita memang akan pilih tempat-tempat tertentulah untuk kita laksanakan program kita ni. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 masih belum reda, jadi pemantapan sasiah ni mungkin kita akan laksanakan secara dalam talian lah. Kita akan bagi kepada kaunselor untuk uruskan program pemantapan sasiah. Kemudian kita ada program tautan mahabbah. Jadi ini program semasa sebelum pandemik COVID-19. Kita ada program motivasi, mentor-menti, kita ada ceramah teknik menjawab, dan kita ada hari graduasi. Jadi semua program yang kita atur ni, kita terpaksa ubah suailah dengan suasana sekarang. Sebab kita tak boleh buat program ni di lapangan, di tempat lain. Jadi kita akan ubah sesuai dengan suasana sekarang yang kita boleh berjumpa, berkumpul. Jadi kita mungkin buat dalam talian. Pengajian kali ini diteruskan secara maya. Maksudnya kamu akan belajar di rumah. Belajar di rumah. Kamu akan diberi kelas dan akan membentuk grup kelas masing-masing bersama dengan guru subjek. Jadi cikgu mengharapkan kamu semua dapat hadir ke kelas secara maya mengikut jadual yang ditetapkan. Jadual kita dah tetapkan. Kita akan belajar 3 subjek saja satu hari. Kita bermula pada jam 8 pagi dan berakhir pada jam 1:30 tengah hari. Jadi ketika PDPR berlangsung, kamu wajib masuk kelas tersebut, masuk kelas kamu, supaya kamu tidak tercicir dalam setiap kelas yang telah dijadualkan.
Jadi maknanya untuk setiap kelas, setiap hari kamu akan ada kelas. Jadi kamu wajib masuk kelas tersebut. Tak boleh hari ni nak masuk satu subjek, lepas tu tak mau masuk. Tak boleh. Mesti masuk semua subjek yang telah ditetapkan dalam jadual masing-masing. Selain tu, kamu juga kena bijak menguruskan masa. Menguruskan masa dan kamu tidak melakukan sesuatu aktiviti yang melalaikan kamu sebagai seorang pelajar. Kamu mesti bijak mengurus masa untuk membuat ulang kaji, supaya prestasi pelajaran kamu sentiasa meningkat. Jadi gunakanlah masa ketika berada di tingkatan 6 selama 1,5 tahun ini dengan bijak, supaya kamu nanti dapat keputusan yang cemerlang dalam STPM dan seterusnya. Kamu berpeluang untuk meneruskan pengajian di universiti pula. Jadi usahalah dengan bersungguh-sungguh ketika berada di tingkatan 6 ni. Jadi apabila kita berjaya, tentulah mak ayah kita rasa seronok. Kita pun lebih-lebih lagi seronok. Cikgu-cikgu pun semua seronok. Dan orang kampung pun tentu seronok dengan kejayaan kita ni. Jadi kita belajarlah bersungguh-sungguh. Kita berusaha, kita rajin, kita sentiasa masuk kelas, kita sentiasa buat kerja yang diberi oleh guru. Kita fokus ketika belajar. InsyaAllah kita akan menjadi pelajar yang cemerlang. Okey, itu saja taklimat daripada cikgu berkaitan dengan hala 7 tingkatan 6. Kalau kamu ada apa-apa masalah, kamu boleh berjumpa dengan cikgu, bertanya dengan cikgu ataupun guru-guru lain yang ada di tingkatan 6. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.